Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Madia, Guru Mata Pelajaran Sains Tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jabi, Pokok Sena. Pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan satu lagi topik di dalam bab 2, iaitu topik 2.5 Teknologi Pemprosesan Makanan. Sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran yang perlu murid-murid capai di akhir pembelajaran ini. Kita dapat 3 objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar. Yang pertama, murid boleh menyatakan maksud pemprosesan makanan dan tujuan pemprosesan makanan. Objektif yang kedua adalah murid boleh menerangkan kaedah pemprosesan makanan yang terlibat dalam penghasilan sesuatu makanan. Yang ketiga, murid-murid boleh menerangkan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan impaknya terhadap kesihatan. Sebelum memulakan isi pelajaran pada hari ini, cikgu ingin tanyakan satu soalan kepada para pelajar. Apakah yang telah kamu makan sepanjang hari ini? Cikgu percaya ada macam-macam makanan yang telah kamu makan sepanjang hari ini. Mungkin ada di antara kamu yang telah makan roti, nasi lemak ataupun nasi berlauk, buah-bahan segar ataupun set hidangan makanan segera ini. Di antara makanan-makanan yang kita makan, ada makanan yang kita boleh makan terus tanpa melakukan sebarang proses tertentu. Contohnya, buah-buahan segar ini. Kamu hanya perlu bersihkan, cuci, kupas, potong dan boleh terus dimakan. Buah-buahan segar adalah salah satu contoh makanan yang tidak diproses. Manakala untuk nasi lemak ini, sebelum kita nak boleh makan satu set hidangan nasi lemak seperti ini, kita perlu masak nasi dahulu, ikan bilis perlu digoreng, sambal perlu ditumis dan telur perlu direbus terlebih dahulu. Contoh yang kedua, makanan segera ini. Cikgu ambil contoh hash brown. Hash brown ni adalah dihasilkan daripada ubi kentang. Jadi daripada ubi kentang yang dalam sebiji-sebiji itu telah diubah suai dan diolah supaya menjadi satu kepingan hash brown ini yang mempunyai rasanya yang tertentu. Begitu juga dengan patty daging ini. Daripada seekor lembu, diambil dagingnya, daging itu diproses dan ditambahkan bahan-bahan tertentu supaya menghasilkan satu keping patty seperti ini. Jadi, nasi lemak dan juga set hidangan segera ini adalah salah satu contoh makanan yang diproses. Jadi dalam tajuk hari ini, kita akan membincangkan tentang apakah kaedah-kaedah yang digunakan dalam pemprosesan makanan-makanan ini dan juga apakah bahan-bahan yang telah ditambahkan ke dalam makanan dalam sepanjang penghasilan makanan ini. Baiklah, menurut pakar nutrisi makanan, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Kenapa dikatakan dia lebih sihat untuk badan? Kerana makanan-makanan ini seperti contoh salad sayur-sayuran dan juga kepingan isi ikan yang mentah ini boleh dimakan dengan begitu sahaja. Tanpa kita lakukan sebarang proses ke atasnya. Jadi, nutrisi di dalam makanan-makanan seperti ini dapat dikekalkan dan boleh diserap terus oleh tubuh badan kita. Tetapi, tidak semua bahan makanan mentah itu boleh dimakan dalam keadaan segar. Sebagai contoh, isi ayam ini. Adakah kita boleh makan isi ayam ni mentah-mentah? Boleh dimakan, andai kata kita ini musang ataupun harimau. Tetapi untuk manusia, kebiasaannya, kita tak makanlah isi ayam ni mentah-mentah. Pertama, mungkin kita tak lalulah nak makan mentah-mentah bukan?
Okey, dan kedua, kemungkinan kita boleh mengalami keracunan sekiranya kita makan isi ayam ini secara mentah. Jadi kebiasaannya apa yang kita lakukan pada ayam ini, kita akan masak dulu. Bila dah jadi hidangan seperti ini, barulah nampak menyelerakan dan selamat untuk dimakan. Oleh itu, kebanyakan bahan makanan mentah perlu diubahsuai dahulu kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan pemprosesan makanan? Pemprosesan makanan adalah kaedah mengubah bahan makanan mentah kepada bentuk yang lain. Kita tengok pula kepada tujuan pemprosesan makanan. Okey, terdapat 4 tujuan pemprosesan makanan, iaitu yang pertama, untuk menjadikan makanan kita itu tahan lebih lama. Okey, untuk pastikan makanan kita itu boleh tahan lebih lama, kita kena pastikan bahawa makanan itu jauh daripada mikroorganisma ataupun bakteria. Biasanya bakteria lah. Okey, jadi tindak balas daripada mikroorganisma inilah yang menyebabkan makanan kita akan jadi cepat rosak. Jadi untuk pastikan makanan kita itu tahan lebih lama, jadi makanan itu perlu diproses terlebih dahulu dengan cara kita tambahkan sesuatu bahan. Okey, itu kita akan bincangkan selepas ini. Okey, tujuan yang kedua adalah untuk menjadikan makanan kita lebih enak. Jadi untuk menjadikan makanan kita lebih enak, sama juga kita akan tambahkan sesuatu bahan supaya boleh mengubah suai rasa makanan tersebut supaya menjadi lebih sedap. Tujuan pemprosesan yang ketiga adalah untuk menjadikan makanan itu kelihatan lebih menarik. Jadi, apakah bahan yang kita tambahkan supaya makanan kita itu kelihatan lebih menarik? Okey, ini pun kita akan bincangkan selepas ini. Dan tujuan yang keempat adalah untuk memudahkan makanan itu dicernakan. Okey, jadi kita tengok apa teknologi pemprosesan makanan yang digunakan dalam penghasilan makanan ini. Okey, jadi terdapat 8 teknologi pemprosesan makanan, iaitu memasak, penapaian, pendehidratan ataupun pengeringan, pempasturan, pengetinan, penyejuk bekuan, penyinaran dan juga pembungkusan vacuum. Okey, jadi kita akan bincangkan ke-8 teknologi pemprosesan makanan ini satu persatu. Kita lihat pada teknologi yang pertama, iaitu kaedah memasak. Okey, dalam kaedah memasak ini, pemprosesan makanan kita lakukan dengan cara memanaskan bahan makanan melalui teknik-teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan. Okey, proses pengasapan ni contohnya seperti dalam penghasilan ikan salai, daging salai ataupun pisang salai, di mana kita lalukan makanan itu kepada asap. Okey, seterusnya kaedah teknik rebus, tumis, bakar dan juga kukus. Mari kita lihat contoh-contoh makanan yang dihasilkan melalui kaedah memasak. Contoh makanan yang dihasilkan dengan kaedah memasak adalah seperti kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan juga kuih-muih. Seterusnya, mari kita lihat kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua adalah penapaian. Okey, proses penapaian ini adalah melibatkan proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast ataupun mikroorganisma berfaedah yang lain. Sebagai contoh, penapaian glukosa dengan bersama tindakan yeast. Okey, kita akan dapat bahan yang lebih ringkas iaitu etanol dan juga pembebasan gas karbon
dioksida. Contoh-contoh makanan yang dihasilkan melalui proses penyampaian adalah seperti kicap, kimchi, tempe, yogurt dan juga tapai. Mari kita lihat kaedah yang ketiga pula. Okey, kaedah yang ketiga adalah pendehidratan atau juga dikenali sebagai pengeringan. Jadi dalam kaedah pendehidratan ini, apa yang kita lakukan adalah air akan disingkirkan daripada makanan melalui kaedah pendehidratan ataupun penyejatan dengan cara kita menjemur makanan itu di bawah matahari ataupun kita keringkan dengan nyalaan api ataupun asap. Boleh juga kita keringkan makanan tersebut dengan kaedah kita keringkan di dalam ketuhar. Berikut adalah contoh-contoh makanan yang dihasilkan melalui kaedah pendehidratan. Contoh udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin, cendawan dan juga susu tepung. Dalam kaedah pendehidratan ini, selain daripada kita jemurkan di bawah cahaya matahari, sesetengah makanan juga ditambahkan garam kepadanya. Tujuan penambahan garam ini adalah untuk membantu menyingkirkan air daripada makanan. Sebagai contoh, penghasilan ikan kering. Penambahan garam pada ikan kering ini akan membantu untuk air dikeluarkan daripada ikan tersebut. Jadi, apabila air dikeluarkan daripada ikan tersebut, maka makanan tersebut akan kehilangan kelembapan. Jadi, bila hilang kelembapan, mikroorganisma tidak sesuai untuk membiak pada makanan itu. Jadi, bila tidak ada tindak balas daripada mikroorganisma, maka makanan itu akan dapat bertahan lebih lama. Seterusnya kita tengok kaedah yang keempat iaitu kaedah pempasturan. Kaedah pempasturan ini melibatkan makanan-makanan dalam bentuk cecair, di mana cecair itu kita akan panaskan pada dua suhu yang tertentu, iaitu kalau kita panaskan pada suhu 63 darjah Celsius, makanan itu kita perlu panaskan selama 30 minit. Dan sekiranya kita gunakan suhu 72 darjah Celsius, maka cecair tersebut kita perlu panaskan selama 15 saat sahaja. Jadi, dalam kaedah pempasturan ini amatlah penting untuk pelajar-pelajar mengingati suhu dan juga padanan suhu dan juga masa yang tepat. Cikgu ulang sekali lagi, sekiranya cecair itu dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius. Jadi cecair itu perlu kita panaskan selama 30 minit. Sekiranya kita pilih suhu 72 darjah Celsius, maka makanan itu kita perlu panaskan seketika saja iaitu selama 15 saat. Apa tujuan kita panaskan cecair tersebut ataupun makanan tersebut? Tujuannya adalah untuk membunuh patogen yang terdapat dalam makanan itu. Selepas kita panaskan, apa yang kita lakukan adalah makanan tersebut akan disejukkan dengan segera. Kita tengok contoh-contoh makanan yang dihasilkan melalui kaedah pempasturan ini. Contoh makanan yang dihasilkan melalui kaedah pempasturan ini adalah seperti susu, produk tenusu seperti krim ataupun keju dan juga jus buah-buahan. Baiklah. Pelajar-pelajar boleh tengok dalam skrin ini. Apakah kaedah pemprosesan bagi makanan ini? Ya, kaedah pemprosesan yang kita gunakan dalam makanan ini adalah pengetinan. Dalam pengetinan, makanan itu akan disimpan di dalam tin yang steril. Tin yang steril ni maksudnya tin yang kita dah bersihkan
dan bebas daripada sebarang mikroorganisma. Jadi makanan itu akan disimpan di dalam tin yang steril dan kemudian dipanaskan pada suhu melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Okey, jadi kamu masih ingat apa yang kita belajar dalam bab 1? Okey, mikroorganisma kalau kita panaskan pada suhu 100 darjah Celsius, mikroorganisma itu saja yang dapat dihapuskan, tetapi sporanya masih lagi hidup. Jadi, untuk pastikan makanan yang ditinkan itu boleh disimpan lebih lama, okay, apa yang kita lakukan adalah makanan itu perlu kita panaskan pada suhu yang lebih tinggi, iaitu melebihi 115 darjah Celsius. Tujuan dia untuk pastikan mikroorganisma yang ada pada makanan tersebut akan mati beserta dengan sporanya sekali. Selepas dipanaskan, makanan yang di dalam tin itu dipanaskan, udara akan dikeluarkan daripada dalam tin sebelum dipatri ataupun ditutup ketat. Setelah itu, tin akan dipanaskan semula untuk membunuh mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepat. Jadi, dalam kaedah pengetinan ini, kita akan lakukan pemanasan sebanyak 2 kali. Okay, kita lihat contoh-contoh makanan yang dihasilkan melalui proses pengetinan. Contohnya seperti daging, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos dan juga susu. Seterusnya kita tengok pada kaedah yang keenam, iaitu penyejuk bekuan. Okay, penyejuk bekuan ni biasanya kita lakukan di rumah lah. Okay, contohnya seperti bila kamu keluar ke pasar, okay, beli ikan ataupun daging. Kalau kita tak mau masak pada hari itu, apa yang kita buat? Kita akan bersihkan dan kita akan simpan di dalam peti sejuk beku, betul? Okay, jadi dalam penyejuk bekuan ini, apa yang kita lakukan adalah makanan itu akan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius ataupun suhu yang lebih rendah supaya makanan itu dapat bertahan lebih lama dan juga untuk menghentikan tindakan enzim. Dan seterusnya, kaedah ini juga dapat merencatkan pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Jadi dalam proses penyejuk bekuan ini juga berkait rapat dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma yang telah kita pelajari dalam bab 1, iaitu faktor suhu. Pada suhu yang rendah, mikroorganisma tidak mati. Sebaliknya, dia hanya tidak aktif. Jadi bila dia tidak aktif, mikroorganisma tersebut tidak dapat membiak. Okay, maka makanan kita akan tahan lebih lama. Okay, berikut adalah contoh-contoh makanan yang dihasilkan melalui proses penyejuk bekuan. Contohnya makanan laut, daging, ayam dan juga ikan. Okey. Untuk makanan-makanan ini, contoh seperti apple, strawberry, biji ring gandum, bawang dan juga ubi kentang. Apakah kaedah pemprosesan yang sesuai untuk kita lakukan ke atas makanan-makanan seperti ini? Okey, kaedah pemprosesan yang sesuai untuk makanan jenis ini adalah kaedah penyinaran. Okay, dalam kaedah penyinaran, okay, cikgu nak kamu perhatikan pada 2 gambar rajah ini. Okey, makanan apa yang kita lakukan adalah makanan-makanan ini diletakkan di bawah satu sinaran cahaya. Okey, sinaran cahaya ini bukanlah sinaran lampu biasa ya. Okey, sinaran ini adalah sinaran yang mengayon, yang mengandungi sinar gamma, sinar ultraviolet ataupun sinar X. Okey, jadi dalam proses penyinaran, makanan akan didedahkan pada sinaran mengayon seperti sinar gamma, sinar ultraviolet dan juga sinar X dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisma. Okay, contoh-contoh makanan yang biasanya kita lakukan proses penyinaran ini adalah seperti sayur-sayuran, biji ring dan juga buah-buahan. Okay, makanan-makanan seperti ini biasanya tidak dapat disimpan dalam tempoh masa yang lama.
Jadi untuk kita pastikan dia tahan lama, kita untuk buah-buahan contohnya, tak bolehlah kita nak panaskan dia. Tak bolehlah kita nak kenakan haba. Jadi apa yang kita lakukan adalah untuk pastikan sayur-sayuran ataupun buah-buahan itu kita boleh simpan dengan lama. Biasanya untuk sayuran ataupun buah-buahan yang dieksport lah. Okay, jadi dalam tempoh yang lama tu kemungkinan makanan sayur-sayuran dan juga buah-buahan tu boleh jadi rosak. Okay, jadi sinaran mak ayon ni dapat membantu untuk memperlahankan proses pencambahan biji benih, memperlahankan petunasan sayur-sayuran berubi dan juga untuk memperlahankan pematangan buah-buahan. Okay, cikgu tunjukkan contoh bagaimana penyinaran itu boleh memperlahankan petunasan pada sayuran berubi. Okay, contohnya seperti ubi kentang ini. Okay, perhatikan ubi kentang yang sebelah kiri. Okay, ubi kentang ini adalah ubi yang tidak melalui proses penyinaran. Mana selepas satu tempoh masa yang tertentu berlaku petunasan ke atas ubi kentang tersebut. Tapi untuk ubi kentang yang sebelah kanan, okay, kamu perhatikan, okay, apabila sinaran mak ayon dikenakan ke atas ubi kentang tersebut, selepas satu masa tempoh, okay, ubi kentang itu masih lagi dalam keadaan yang baik. Tidak berlaku proses pertunasan ke atasnya. Okay, contoh yang kedua adalah dalam gambar rajah ini. Okey. Dalam rajah ini, kita lakukan eksperimen ke atas buah strawberry. Yang mana bekas yang sebelah kiri adalah strawberry segar yang tidak kita lalukan pada sinar mak ayon. Manakala bekas yang sebelah kanan adalah strawberry yang telah kita lakukan proses penyinaran ke atasnya. Kedua-dua bekas strawberry ini kita simpan pada suhu 4 darjah Celsius selama 15 hari. Dan apa yang berlaku selepas 15 hari adalah seperti yang kamu dapat perhatikan dalam gambar ini, strawberry yang tidak dilakukan proses penyinaran akan rosak, berlaku pertumbuhan kulat ke atasnya. Manakala strawberry yang telah kita lakukan proses penyinaran masih lagi kelihatan segar. Jadi penyinaran dapat memperlahankan pematangan buah tertentu. Okey, cikgu tunjukkan ilustrasi bagaimana sinaran mak ayon itu dapat membantu mengekalkan makanan itu supaya tidak rosak. Okey, contohnya buah strawberry ini, apa yang kita lakukan bila kita sinarkan dengan sinaran gamma, sinar gamma itu akan membantu untuk membunuh bakteria yang terdapat pada strawberry tersebut. Maka strawberry itu akan dapat disimpan dalam tempoh masa yang lama dan dia dapat bertahan, tidak berlaku proses perebutan ke atasnya. Okey. Yang terakhir adalah proses kaedah pembungkusan vacuum. Okey, dalam kaedah pembungkusan vacuum ini, udara akan disingkirkan daripada bekas ataupun beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum ditutup dengan ketat. Jadi dengan tiadanya udara di dalam bungkusan itu, ia dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma dan juga dapat menghentikan pengoksidaan pada makanan. Okay, contoh-contoh makanan yang kita lakukan proses pembungkusan vacuum ini adalah seperti kekacang, beras, durian dan juga sayur-sayuran. Jadi, kita telah selesai membincangkan ke-88 kaedah dalam pemprosesan makanan. Okay, seterusnya, cuba pelajar perhatikan dua gambar ini. Apakah persamaan kedua-dua gambar ini? Ya, kedua-dua gambar ini menunjukkan itu adalah laici. Okey, yang gambar di atas ni adalah gambar laici yang segar dan juga yang di bawah itu adalah laici di dalam tin. Ni buah laici mana yang rasanya lebih manis? Ya, sudah tentu buah laici yang di dalam tin itu rasanya lebih manis.
Antara kedua-dua laici tersebut, yang manakah yang lebih tahan lama? Ya, sudah tentulah buah laici yang di dalam tin. Jadi, persoalannya sekarang, apakah yang menyebabkan laici di dalam tin ini rasanya lebih manis dan juga dia boleh bertahan dengan lebih lama? Itu yang kita akan bincangkan dalam tajuk yang seterusnya ini. Apakah bahan? Pasti ada bahan yang dimasukkan ke dalam laici tersebut yang menyebabkan rasanya lebih manis dan juga dia tahan lebih lama. Okay, terdapat 8 bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan, iaitu pengawet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis, antioksidan dan juga pengemulsi. Okay, seterusnya kita akan membincangkan ke-8 bahan kimia ini satu persatu. Kita lihat bahan kimia yang pertama iaitu pengawet. Adakah dengan menambahkan pengawet pada makanan akan menyebabkan kita lebih awet muda? Sudah tentu tidak. Kerana pengawet ini adalah bahan kimia yang dimasukkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Yang kedua, apabila pertumbuhan dan juga pembiakan bakteria itu tidak berlaku, maka itu akan mengurangkan kerosakan pada makanan dan seterusnya menjadikan makanan kita tahan lebih lama. Okay, kita lihat contoh-contoh pengawet yang digunakan. Kita ada 2 kategori pengawet iaitu pengawet semula jadi dan juga pengawet buatan. Contoh-contoh pengawet semula jadi adalah seperti garam, gula dan cuka. Contoh pengawet buatan pula ialah seperti asid benzoik, asid borik, sulfur dioksida, natrium nitrit dan juga natrium nitrat. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh makanan yang ditambahkan pengawet. Okay, contoh yang pertama, ikan masin. Okay, dalam pembuatan ikan masin, pengawet yang digunakan adalah garam. Seperti yang cikgu sebutkan sebelum ini, okay, garam ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk membantu mengeluarkan air pada makanan tersebut. Bila makanan tersebut hilang kelembapan, maka mikroorganisma tidak dapat membiak di atasnya, maka makanan kita akan tahan lebih lama. Contoh makanan yang kedua. Okay, jeruk buah. Dalam penghasilan jeruk buah, pengawet yang digunakan adalah gula dan juga cuka. Okay, di sini juga melibatkan faktor pertumbuhan bakteria yang telah kita pelajari dalam bab 1, di mana penggunaan cuka yang membantu untuk mengawet makanan kita. Kenapa? Kerana cuka itu sifatnya asid. Jadi dalam keadaan berasid, mikroorganisma tidak sesuai untuk membiak. Maka makanan kita akan jadi tahan lebih lama. Okey, seterusnya dalam pembuatan sausage ataupun nugget, pengawet yang diguna pakai adalah natrium nitrit dan juga natrium nitrat. Dalam penghasilan jus buah-buahan, pengawet jenis asid benzoik dimasukkan ke dalam jus untuk pastikan jus itu dapat bertahan lama. Dan dalam penghasilan mi ataupun berbola ikan, kita gunakan pengawet iaitu asid borik. Dan dalam pembuatan minuman kordial, sulfur dioksida ditambahkan sebagai bahan awet kepada kordial tersebut. Baiklah. Katakan kamu ingin menonton siaran langsung perlawanan bola sepak. Kamu diberi pilihan untuk menonton pada TV skrin hitam putih ini ataupun skrin yang berwarna. Mana satu yang akan kamu pilih? Cikgu pasti
100% ataupun 99.9% pelajar akan memilih untuk menonton pada TV yang berwarna. Kenapa? Padahal TV yang hitam putih pun boleh menayangkan perlawanan tersebut secara langsung. Okey, jawapannya tentulah skrin yang berwarna ini nampak lebih menarik dan lebih seronok untuk kamu tonton perlawanan tersebut kerana dia mempunyai warna. Okey, begitu juga dalam penghasilan makanan. Okey, bagi contoh, dalam gambar rajah ni, kuih apa ni namanya? Okey, buah Melaka. Okey, walaupun kita gunakan adunan yang sama, okey, tetapi kalau buah Melaka tersebut yang warna putih ini, kita tak letakkan apa-apa, dan juga yang warna hijau ini, okey, mana satu yang akan kamu pilih? Tentunya yang berwarna hijau. Kenapa? Sebab dia nampak lebih menarik dan juga menyelerakan. Jadi, apakah bahan kimia yang seterusnya yang akan kita bincangkan? Okey, bahan kimia seterusnya adalah pewarna. Okey, fungsi pewarna adalah untuk menambahkan warna pada makanan dan untuk menjadikan makanan itu kelihatan lebih menarik. Contoh-contoh pewarna, okey, seperti juga dalam pengawet tadi, kita ada pewarna semula jadi dan juga buatan. Pewarna semula jadi seperti daun pandan boleh memberikan warna hijau pada makanan. Penggunaan kunyit pula akan menghasilkan warna kuning. Selain daripada itu, susu, karamel dan juga santan juga digunakan sebagai pewarna di dalam makanan. Okey, seterusnya kita lihat contoh pewarna buatan. Okey, contoh pewarna buatan adalah seperti tartazina, sunset yellow dan juga carmoisine. Mari kita lihat contoh-contoh makanan yang mengandungi pewarna. Contohnya, dalam pembuatan kuih kita gunakan pandan. Ini adalah pewarna semula jadi. Okay, dalam penghasilan kordial oren, yang menyebabkan kordial itu berwarna oren ataupun kekuningan adalah disebabkan oleh penggunaan pewarna sunset yellow. Gula yang berwarna kuning, itu adalah disebabkan kita gunakan kunyit yang memberikan warna kuning pada masakan kita. Okay, dalam pembuatan gula-gula pula, pewarna yang digunakan adalah tartrazina. Dan juga dalam kordial yang menghasilkan warna merah itu, pewarna yang kita gunakan adalah carmoisine. Okey, cuba kamu lihat pada gambar ini. Apakah yang ditunjukkan di dalam gambar ini? Ya, ini adalah gula. Apakah warna gula yang kamu nampak ini? Warnanya putih. Okey, gula ni diperbuat daripada apa? Betul, gula ni diperbuat daripada tebu. Okey, tebu apabila kita perah airnya, okey, apa warna jus yang kita dapat itu? Ya, warnanya kehijauan. Persoalannya sekarang, gula diperbuat daripada tebu. Tebu jusnya berwarna kehijauan. Tapi kenapa gula yang kita beli di pasar raya ataupun gula yang terdapat di rumah kita itu warnanya putih, bersih? Pasti ada suatu bahan yang telah ditambahkan semasa proses pembuatan gula tersebut yang menyebabkan gula tersebut warnanya telah menjadi putih. Okey, agak-agak kamu apa bahan kimia yang ditambahkan ke dalam pembuatan gula ini? Ya, bahan kimia yang ditambahkan adalah peluntur. Okay, peluntur ini fungsinya untuk melunturkan warna asal pada makanan yang tidak dikehendaki. Okay, contoh-contoh peluntur adalah seperti karbon diaktifkan. Ini adalah contoh peluntur semula jadi. Dan juga benzol peroksida. Benzol peroksida ini adalah contoh peluntur buatan. Okay, dua jenis peluntur ini biasanya digunakan dalam pembuatan minyak sawit. Dalam pembuatan minyak sawit, kita akan gunakan peluntur
karbon yang diaktifkan. Manakala dalam pembuatan tepung, contohnya, benzol peroksida digunakan sebagai peluntur untuk melunturkan warna asal tepung itu. Seterusnya, bahan kimia yang keempat adalah perisa. Perisa berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap dan wangi, dan juga untuk menambah rasa semula jadi pada makanan. Contoh-contoh perisa yang digunakan adalah seperti perisa semula jadi garam, gula, cuka, daun pandan dan juga vanila. Contoh perisa buatan adalah seperti monosodium glutamat ataupun singkatannya adalah MSG. Berikut adalah contoh-contoh makanan yang ditambahkan perisa ke atasnya. Contohnya seperti aiskrim, kek dan kuih. Ini biasanya kita gunakan perisa-perisa semula jadi. Dalam pembuatan mi segera ataupun keripik kentang, perisa yang kita gunakan adalah MSG. Penambahan MSG inilah yang menyebabkan makanan itu jadi rasanya lebih sedap. Seterusnya bahan kimia yang kelima adalah penstabil. Penstabil berfungsi untuk mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Dan yang kedua, fungsinya untuk membaiki tekstur dan juga untuk memekatkan makanan. Contoh-contoh penstabil adalah seperti kanji, gelatin, agar-agar dan juga gam akasia. Mari kita lihat contoh-contoh makanan yang mengandungi penstabil. Contoh seperti dalam pembuatan jeli, penstabil gelatin digunakan. Dalam pembuatan gula-gula pula, penstabil yang digunakan adalah gam akasia. Dalam pembuatan sos, kanji digunakan sebagai penstabil. Manakala dalam pembuatan aiskrim, penstabil seperti agar-agar dan juga gam akasia digunakan. Seterusnya, kita tengok bahan kimia yang keenam iaitu pemanis. Pemanis fungsinya untuk menjadikan makanan dan minuman itu lebih manis. Contoh-contoh pemanis semula jadi adalah seperti gula, gula melaka dan juga madu. Pemanis buatan adalah contohnya seperti aspartam dan juga sorbitol. Berikut adalah contoh-contoh makanan yang menggunakan pemanis seperti pembuatan kek dan juga kuih muih. Kita gunakan pemanis, biasanya kita gunakan pemanis semula jadi. Manakala dalam pembuatan jam, kita gunakan pemanis buatan iaitu aspartam untuk memaniskan jam tersebut. Bahan kimia yang ketujuh adalah antioksidan. Fungsi antioksidan adalah untuk memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak dan juga untuk mencegah warna buah dan sayur-sayuran daripada bertukar perang. Bagi contoh, kalau kamu potong apple, dan kamu biarkan seketika di atas meja, apa yang akan berlaku pada potongan apple tersebut? Apple itu akan bertukar warna menjadi perang. Itu disebabkan oleh apple tersebut telah mengalami proses pengoksidaan. Jadi untuk mengelakkan makanan kita daripada bertukar perang, kita boleh gunakan antioksidan. Contoh-contoh antioksidan semula jadi adalah seperti asid ascorbic, vitamin C, tocopherol, vitamin dan juga vitamin E. Contoh antioksidan buatan adalah hidroksi-anisol terbutil. Ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandungi antioksidan. Minyak, minyak masak, margarin dan juga pil vitamin. Bahan kimia yang terakhir iaitu pengemulsi. Fungsi pengemulsi adalah untuk mengemulsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan. Lemak dan air kalau kita campurkan sekali, dia tidak dapat terlarut campur. Dia akan terpisah disebabkan oleh perbezaan ketupatan.
Jadi dalam penghasilan makanan, untuk pastikan lemak dan juga air itu dapat disebabkan, penggunaan emosi akan digunakan. Jadi fungsi pengemosi juga adalah untuk memperbaiki kehomogenan, kestabilan dan juga tekstur makanan. Okay, contoh-contoh pengemosi semula jadi adalah seperti lecithin, pektin dan juga asid lemak. Pengemosi buatan pula adalah magnesium stearat. Okay, ini adalah contoh-contoh makanan yang menggunakan pengemosi. Okay, contoh dalam pembuatan aiskrim dan coklat, kita gunakan pengemosi lecithin. Dalam mayonis, kita gunakan pektin. Manakala dalam yogurt, pengemosi yang digunakan adalah asid lemak. Okay, jadi kita dah bincangkan ke-88 bahan kimia yang digunakan di dalam proses dalam pemprosesan makanan. Seterusnya, okay, bila kita gunakan bahan kimia, okay, pasti akan ada kesan sampingan daripadanya. Bahan kimia memang diperlukan untuk dalam pemprosesan makanan. Tetapi sekiranya digunakan secara berlebihan, dia akan memberi kesan buruk ke atas kesihatan kita. Seterusnya, mari kita lihat kesan bahan kimia berlebihan terhadap kesihatan. Kesan yang pertama adalah kanser. Okay, bahan-bahan kimia yang boleh mengakibatkan kanser sekiranya digunakan secara berlebihan adalah seperti pengawet, pewarna, peluntur, perisa dan juga pemanis. Kesan yang kedua adalah kerosakan hati dan ginjal. Apakah bahan kimia yang berlebihan yang menyebabkan kerosakan hati dan ginjal? Okay, ada 5 bahan kimia yang terlibat, iaitu perisa, pewarna, pemanis, antioksidan dan juga pengawet. Kesan yang ketiga adalah alergi, ruam dan juga gatal kulit. Okay, ini adalah bahan-bahan kimia yang mengakibatkan kesan alergi, ruam dan juga gatal kulit. Okay, pemanis, pengawet dan juga antioksidan. Baiklah, kita telah selesai membincangkan semua isi pelajaran di dalam topik 2.5. Seterusnya, mari kita cuba menjawab beberapa soalan untuk mengukuhkan lagi kefahaman. Okey, soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan pemprosesan makanan? Ya, pemprosesan makanan adalah kaedah untuk mengubah makanan mentah kepada bentuk yang lain. Soalan yang kedua. Namakan 4 tujuan pemprosesan makanan. Okey, tujuan yang pertama adalah untuk menjadikan makanan tahan lebih lama, menjadikan makanan lebih enak, menjadikan makanan lebih menarik dan juga untuk memudahkan makanan dicernahkan. Soalan yang ketiga. Namakan 4 kaedah pemprosesan makanan. Okey, tadi kita dah bincang, kita ada 8 kaedah pemprosesan makanan. Jadi kamu hanya perlu senaraikan 4 sahaja. Okey, contoh jawapannya. Pengawetan, penyejuk bekuan, pendehidratan dan juga penyinaran. Soalan yang keempat. Nyatakan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan yang berikut. Nasi kunyit, sos cili dan juga beras putih. Apa bahan kimia yang kita gunakan untuk menghasilkan nasi kunyit? Ya, betul. Kita gunakan pewarna. Dalam penghasilan sos cili pula, okey, bahan kimia yang digunakan adalah penstabil. Dalam pembuatan beras putih, bahan kimia yang digunakan adalah peluntur. Okay, soalan yang terakhir. Apakah kegunaan karbon diaktifkan dalam penyediaan minyak sawit sebagai minyak masak? Jadi kamu tengok, ingat balik, karbon diaktifkan ni adalah contoh bahan kimia apa? Ya, karbon diaktifkan ini adalah
sejenis peluntur. Jadi, peluntur kegunaannya adalah untuk menyingkirkan warna yang tidak dikehendaki. Baiklah, untuk rumusan, secara keseluruhannya kita telah membincangkan maksud pemprosesan makanan. Pemprosesan makanan itu adalah kaedah mengubah bahan makanan mentah kepada bentuk lain. Dan juga tadi kita telah bincangkan kaedah pemprosesan yang terlibat dalam penghasilan makanan. Ada 8 kaedah semuanya, iaitu memasak, penapaian, pendehidratan ataupun pengeringan, pempasturan, pengetinan, penyinaran, penyejuk bukuan dan juga pembungkusan vacuum. Perkara yang ketiga yang telah kita bincangkan tadi adalah bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan, iaitu pengawet, pewarna, peluntur, perisa, pemanis, penstabil dan antioksidan dan juga pengemulsi. Dan yang keempat, kita telah bincangkan impak ataupun kesan penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam makanan. Kesan-kesannya adalah seperti kanser, kerosakan hati dan ginjal, dan juga alergi ruam dan juga gatal kulit. Dengan itu, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Cikgu harap segala apa yang telah cikgu sampaikan tadi sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar untuk mempelajari tajuk 2.5 ini. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar dan juga siapa-siapa yang menonton video ini. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.